skop kan, bukan masuk skop pojok dalam mulut ni kan, memang tak selesa lah. Ataupun kalau di ED kami buat nama dia awake intubation, pesakit sedang tapi kita nak intubate patient sambil tengok buka tutup, kita bagi topical LA je, semut-semut dalam mulut, intubate patient sedang. Kalau tak ada bayang kan. Kita guna topical LA. Okay. Okay, next. Okay, boleh bagi kita beza, apa beza hak ni dengan yang ni? Concentration patient bukan beza bentuk dengan kan. Apa beza dia? Ini kita bagi Tanah memang celah jari lah ni kan. Apa beza dia? Okey. Jantung pun IV tu kita bagi. Bagus. Tu beza dia. So tengok balik pada ni dia tulis nampak. Not for IV use. Untuk IV yang And not for intravenous use. Okay, which mean untuk dua ni sama, just manufacture dah beza Pharma Niaga ni. Still sama Linokin 2% juga, tapi not for IV use. Okay. So bila kita guna IV use? jahat Untuk precision. Betul, resuscitation bagus. So dalam kes refractory VM, refractory VT kan. So sebab tu dia tulis kat ni. So every drug kita tengok berapa persen dia tulis. So dia tulis tu IV/IM/subcut kan. Tapi yang ni hanya IM saja. So untuk digital block, ring block, anchor block kita guna yang ni. Tapi kalau dekat center kita ada honey saja. Tapi honey boleh guna IM juga, so tak ada masalah. Cuma yang ni jangan bagi sebagai yang ni jangan bagi sebagai IV je lah. Okay. So maksudnya kita kena tahu drug apa kita guna, apa route of administration yang kita perlu tahu lah kan. Right. So yang ni MA yang sana sangat familiar lah kan. So untuk CBD ke, Restil ke kan. Tapi ingatlah setiap kita bagi tu, kita picit tu dia ada gram dia. So, bila ada gram dia maka ada dia punya concentration dia. So bukan simply kita nak masuk CBD kita picit sampai habis semua ni lah. So dia ada risiko untuk kena complication juga kalau kita bagi semua dosis ni lah. So kena tahu dosis ni. Alright. So untuk type okey clear kan. Okay, next. Okey, apa maksudnya 2% ni? Apa maksudnya? 2%. 2%. Macam contoh kami dekat ED kami ada buat regional block lah. Regional block ni maksudnya untuk pesakit contohnya dia MBA, dia ada multiple refracture. So kita block intercostal nerve dia nak bagi untuk pain management refracture tu kan. Kita guna ropivacaine. Tapi ropivacaine ni 0.2%. Kawan ni 2%. Apa maksud dia? Apa beza 2%, 0.2%, 1%? Tahu tak? Kekuatan dia. Secara mudah nak faham ialah concentration dia. Okey. So kita bagi calculation sikit. Okey. Kita ada situasi. Okey, Linokin 2%, berat pesakit 50 kilo. Okey, berapa maksimum volume yang kita boleh bagi kepada pesakit. Okey, alright. Okey, apa maksud 2% tu kan? So 2%. Apa maksud dia? So kalau persen 100 kan, betul tak? So maksudnya dia ada 2 gram dalam 100 ml. So concentration dia kalau 2% adalah 2 gram in 100 ml. So 2 gram ni kita convert kepada miligram jadi 2000 kan? 2000 miligram dalam 100 ml. So kalau kita simplify kan akan jadi 220 miligram 1 ml. So 1 ml untuk 2% tu concentration dia adalah 20 mg. Alright. Okay, so ni kita faham dah. Okay, 2% akan dapat 20 mg. Kalau 1% akan dapat 10 mg dah kan. So kalau 0.2% kita kena buat calculation lah. So faham lah. So kalau dia sebut 2% kita tahu dah macam mana nak kira dia. So ingat lah, kalau 2% ni always over 100. So senang nak ingat. Tapi depan ni dah 2 gram. Alright. Okay, next. Bila kita nak bagi LA, so kita dah tahu dah. Ni ialah concentration untuk LA yang kita akan gunakan. Yang kedua, kita kena tahu berapa maksimum dos LA yang kita boleh bagi kepada pesakit. Okay. So dia sama ada kita guna dengan adrenalin ataupun bukan dengan adrenalin. So untuk without adrenaline dia maksimum dos kita boleh guna ialah 4 mg per kilo kan. So kalau untuk pesakit ni 50 kilo akan jadi 200 kan. Okey, 200. Ini ialah maksimum dos kita guna pada pesakit. So benda kedua. So yang ketiga, bila kita dah tahu maksimum dos, kita dah tahu concentration,
baru kita boleh calculate berapa volume maksimum yang kita boleh bagi kepada pesakit tu. So macam mana nak calculate? So kita just buat simple mathematics calculation lah, no? So 20 mg untuk 1 ml kan. So kita ada 200 mg maximum dose. Jadi berapa ml kita boleh dapat melalui ini? So kalau 20 sama dengan 1, so 200 sama dengan 10. So melalui calculation ni kita tahu okay, whatever it is untuk pesakit ni kita hanya boleh bagi maksimum 10 ml saja, tak boleh lebih. Kalau lebih akan dapat toxicity, akan dapat complication. Nampak? First kita tahu percentage, yang kedua kita tahu berapa maksimum dose kita boleh bagi, yang ketiga kita dapat berapa maksimum volume yang kita boleh administer kepada patient kita. Sampai sini clear ke? Atau ada doubt? Yang ni bagi saya yang the most important thing keluar dari bilik ni yang kita kena ingat dan kita balik to practice. Okay kan? Clear kan yang ni kan? Alright. So kalau kita gunakan dengan adrenaline, with adrenaline. Okay. So first adrenaline tu ialah vasoconstrictor kan. Bila vasoconstrictor maksudnya dia akan kecilkan vessel kita. Betul tak? Bila kita kecilkan vessel kita maka bleeding akan berkurang lah. Contoh kita ada laceration wound kan. So kita bagi LA with adrenaline. So adrenaline fungsi dia vasoconstrictor, kecilkan vessel maka akan bleeding akan kurang. So bila bleeding akan kurang maka LA akan bertindak balas dengan lebih baik lah pada kawasan yang kita nak buat prosedur ataupun kerja tu kan. Yang ketiga kita akan kurangkan LA tu untuk masuk ke dalam vessel lah kan, sebab vessel dah constrict kan. Ingat sebelum kita bagi LA kita akan aspirate dulu, kita nak pastikan tak ada blood yang kita tak administer LA dalam blood vessel kan. Right. So bila dengan adrenaline maximum dose akan jadi 7 mg per kg. So ingat, without adrenaline 4, with adrenaline jadi 7 mg per kg. Maka kalau berat patient 50 akan jadi 350 mg kan. Okay. Mg bersamaan 17.5 ml. Melalui calculation macam ni lah kita buat. Nampak? Dosing dia lagi tinggi maka volume dia kita akan dapat pun lagi tinggi. Alright. Okay, clear. So next, macam mana kita nak bagi adrenaline ni? Kalau LA without adrenaline ni simple sajalah. Kalau satu ni ada 200 mg bersama dengan 10 ml kan. So kita guna 10 ml syringe, kita syringe out dapat 10 ml. Selesai masalah kan? Administer pada patient. So macam mana kita nak bagi LA with adrenaline? Okay. So semua kita tahu 1 ampule of adrenaline ni, okay, dosing dia punya dilution dia adalah 1 in 1000 kan. Okay, betul. 1 in 1000. Okay. So aim kita untuk LA with adrenaline ni kita nak bagi 1 in 100,000 kan, which mean 100 kali ganda lah lebih dilute daripada pure. Apa jadi bila kita bagi pure ni? Cardiac arrest kan. So untuk adrenaline pure ni jauh untuk cardiac arrest. So make sure ingat kalau kita nak dilute, kita sebagai MO ataupun staff nurse yang iring, tolong alert doktor ataupun doktor kena tahu dosing of adrenaline. And because kalau kita tak dilute, adverse effect pada patient kan. Alright. So know our drugs, know our dose, know our dilution. Alright. So kita nak bagi 1 in 100,000 ataupun 1 in 200,000 dilution. Okay. So macam mana nak buat? So daripada satu ampule of adrenaline ni yang the easiest and fastest way lah, nak senang faham kan. Okay. So kita just syringe out 0.1 ml saja. 0.1 ml saja. Okay. Melalui 0.1 ml kita syringe out tu, okay, kita masukkan dalam 10 cc syringe, katakan 0.1 sini kan. And then add up another 9.9 ml of LA tadi tu. So make up lah jadi 10 ml lah total kan. So subsequently kita dapatlah dilution kita ialah 1 in 100,000. Kan? Senang kan? Kan boleh kan? Boleh faham kan? Okay. Alright. So clear calculation. Ada apa-apa soalan dah dekat sekarang untuk calculation?
So tengoklah, mungkin kita terfikir bila nak guna adrenalin, bila tak mau guna adrenalin. So depend, tengok wound macam mana. Kalau bleeding, profuse bleeding kan, so kita nak stop bleeding cepat. So adrenalin kan kita tahu vasoconstrictor, reduce bleeding, buat semua hemostasis semua kan. So boleh consider guna with adrenalin lah. But bear in mind, bila guna adrenalin macam saya cakap, know the dose, know the dilution lah. Okay. Kalau tak mau pening kepala, boleh guna without adrenalin pun tak ada masalah, as long as kita know how to calculate and everything. Okay, alright. So next, technique of injection to reduce pain. Okay, waktu kita buat LA tu, kita ada few techniques ataupun method yang boleh bantu untuk kurangkan sakit patient kita lah. Okay, kalau setting kita ada sodium bicarb kan, kita boleh ambil 1 ml of pure sodium bicarb tu. Kan, sodium bicarb percentage 8.4%. So kita ambil 1 ml of sodium bicarb tu. Okay, and then plus with the 9 cc of lidocaine. Okay, because sodium bicarb ni dia boleh buffer kan dengan LA tu. Okay, bila buffer, dia akan less acidic, maka dia akan kurangkan pain. That's how kita boleh aid in the reducing pain lah dalam LA punya administration. Next, kita boleh guna smaller needle instead of bigger needle. Logik kan, bila guna needle sakit, infusion rate pun lagi tinggi kan. Smaller needle, less pain, less infusion rate kan, better kan. Okay. Next one, okay, how to administer LA ni? Untuk ni ialah A, ni ialah gambar B. Okey, apa praktis kita semua? B. Awak? B, okey. B, okey. B. Goyang kan? Okey, jawapan yang bagus. Okey. Ideally A. Sebab apa? Kita terus administer LA ni direct to the wound edge dulu. Just imagine B is along the wound ni, skin is intact. So kita add on the pain kepada dia. Kan? So intact skin ni selalunya tak saja unless wound dia contaminated. Wound jatuh dalam parit, kaki teruk sangat ke apa kan. Yes, consider B. So there is actually no right or wrong answer. Kita tengok case to case macam mana. Alright. Okay. So this is one of the way lah. Okay. So sodium bicarb 1 cc, smaller syringe, and then giving to the wound edge. Kita boleh reduce lagi pain lah. Okay. Okay, clear tak kat sana? Okay. Okay, kita dah calculate dah. Dos betul, berat betul, percentage semua betul. Tiba-tiba patient complain, kita tengah buat prosedur ni, patient kata bibir ada kebah. Nak kata apa? Manjalitis ke apa? Manjalitis lah kan. Mari kita buat prosedur kat kaki ataupun tangan kan. So kena think of toxicity waktu tu. Melainkan kita buat prosedur di mulut lah kan. Memang akan kebah dah spray dah lah di dalam mulut lah akan kebah kan. So kalau kita buat prosedur kaki atau tangan, tiba patient complain, ingat tu most common symptom perioral numbness ataupun kita rasa mentalitis. Bila patient kata rasa besi, macam besi-besi ataupun kebah di peribibia, so take note lah, take it seriously because dia boleh progress sampai jadi masalah penglihatan, seizure, finally akan boleh cardiac arrest. Kalau jadi simptom-simptom semua ni, just stop LA bila kita tengah administer. Kalau ada cardiac monitor di setting masing-masing, pasang, and then kalau ada seizure boleh bagi benzodiazepine lah, benzolam ke apa ke, diazepam ke. Bila cardiac arrest, apa nak buat? CPR, bagus. So ACLS per protokol lah, ACLS per protokol, and then baru kita bagi antidote untuk dia. So pernah tengok, pernah dengar antidote? Tak ada. Ini bukan propofol lah, bukan susu lah. Macam look alike kan. So bila ada cardiac arrest dalam LA systemic toxicity, baru kita bagi IV lipid emulsion. So lipid emulsion ni dekat EDHSP kita ada 2 ampule. So okey lah. District tak buat, hantar cepat. So stabilize kan tadi kata cardiac arrest kan, apa CPR boleh intubate apa semua, send to red zone step. So nanti dia red zone, kami akan continue management.
Okay. So kita ingat kadar RS bukan lipid emulsion dulu. SPRS. Okay. So ni lipid emulsion. So this is the algorithm lah. Apalah ni kalau atau extra point lah kan. Okay, sebab lipid LA ni dia bersifat base. So dia bagi lipid ni untuk dia kembang apa ni pipe dia akan buang bila toxicity kan. Ada dia yang allergic soya bean. Allergic soya bean. Ada dia tu. Kandungan dia. Tak ada pilihan lain lah. Bagi juga. Yang tu je lah dekat sekarang. Cardiac arrest dah, you nak main cardiac arrest dulu. Allergic IV. boleh. Betul. Lalu akan masuk central line lah. Central line lah. Okay. Dari segi dosing pun semua saya rasa tak perlu tahu kot. Dari segi bolus pun semua tu. Right. So, okay, clear kan untuk ni kan. Selalu di setting kita akan jadi tu lah saya kata perioral numbness, metallitis kan. Yang tu kalau tu tengah buat procedure tu stop. Even dosing kita kira ke betul, still dalam range but still possible untuk jadi toxicity juga. Sebab kita calculate ni so that kita nak elakkan kan. Tapi but still possibility is there. Right? Okay, so next common block dekat ED. So selalunya kita buat ialah digital block ataupun ring block, wrist block tangan ataupun ankle block lah kaki. Alright. So point kita untuk kita buat block ni, kita paling penting kita kena tahu ialah landmark block kita nak buat tu. Okey, saya nak tengok okey macam mana awak buat block dekat KK awak. Okey, contohnya tangan dia ada apa ni? Tough fracture lah dekat jari tengah ni. Okey, macam mana awak buat block? Ni tapak tangan, yang ni kuat atas. Okey, macam mana awak buat? Okey, boleh. Okey, dicucuk pun. Cucuk ni. Okey, cucuk di mana? Cucuk di ujung ni. Cucuk macam ring block ni. Okey. Apa? Cucuk lagi. Okey, lagi selain tu? Tu assess lah. Kan dia kebas ke tak lah. Okey, teknik wise tu boleh jadi betul tapi maksudnya bila kita tahu benda apa yang kita block, tu lebih better. Maksudnya kita kena tahu apa surface anatomy benda yang kita nak block tu. Okey, first kita pergi kepada digital block Okey, ingat simple dia macam ni je. Tangan kita setiap jari ada a pair of dorsal nerve kat atas. So kanan dan kiri pair kan, kanan kiri. Bawah ada pair juga palmar nerve kanan dan kiri. Simple kan? So apa yang awak block tu tadi sebenarnya ialah nerve tadi tu lah. So kita kena tahu apa kita block kan. So dia block dorsal dengan palmar. Kalau kaki pun sama, toes atas dorsal, bawah ialah plantar nerve kan. Okey. Alright, kita pergi tengok dekat gambar rajah. Lebih mudah. Okey. So untuk digital block ada few approach lah. Boleh jadi dorsal approach, maksudnya daripada atas, palmar approach daripada tapak tangan, ataupun web space approach, maksudnya celah-celah jari kita ni lah kan. Okey. So untuk palmar approach ni, okey, untuk mudahnya palmar bawah kan, dorsal atas. So untuk tiga jari ni, index, middle dan ring finger. So enough kalau kita buat palmar approach, kita dah boleh block tiga jari ni. Okey, so buat palmar approach je, tak payah buat dorsal approach. Okey, kalau ibu jari dan jari kelingking, jari kecil ni, little finger ni kita kena buat dua-dua. So palmar kita buat dua, dorsal pun buat juga. Okey. So macam mana nak buat palmar approach ni? Okey, ni kita belajar better teknik kan, so that untuk better treatment patient lah. So kita palpate metacarpal head kat sini. Kan, metacarpal and then subsequently proximal interphalangeal joint kan. So just bawah dia kita rasa ketul ni kan. So kita palpate kat situ, so kita inject. Nampak? Macam saya kata tadi dia ada pair kan. Nampak? Palmar ada pair. So inject LA dekat kiri. And then tarik sikit, inject ke belah kanan juga. Nampak? Kan? Simple lah. Kan? Sekali inject kanan, tarik sikit, kiri. Dah. Settle. So untuk jari ni lah, tiga jari ni. So enough untuk palmar approach. Tapi ingatlah, setiap kali kita sebelum inject kita kena aspirate dulu, so that kita tak masuk dalam vessel lah kan. And then inject, soalan dia berapa ml kita nak inject?
Okay, betul. Based on kira-kira kita. So mudahnya, bukannya kita nak mencapai matlamat, kita mesti guna maksimum volume yang kita calculate. So logik lah, takkanlah jari satu ni je nak bagi sampai 10 ml, tak logik lah kan. Melainkan kita ada banyak laceration wound apa semua lah. So kita bagi selalunya 1 ke 3 ml macam tu saja. Spirit 1 bagi 1 ml. Okay. Kalau dorsal approach, okay, tangan kita terbalik. So kita just cucuk sini. So kita kena dorsal nerve dulu kan. Turun bawah kita guna palmar nerve kan. Cucuk kena perpendicular. So tarik, pusing, menuju ke arah sana pula, parallel to the fingers tu. Kita administer yang dorsal nerve atas ni. Second poke kita cabut, barulah kita bagi palmar nerve. So 2 kali poke lah. Nampak? Kalau palmar approach ni sekali poke je. Just main-main gitu kan. Yang ni jadi 2 kali poke lah. Kan? So kalau boleh kita pun nak reducekan poke kepada patient, reducekan sakit kan. But it depends on apa patologi patient jugalah kan. Kalau ada memang kena buat dorsal, tak apalah kena buat dorsal. But kalau ada peluang untuk buat palmar, boleh buat palmar. Okay. So untuk wrist block, untuk digital block clear kan. Okay. So next untuk wrist block kita kena tahu landmark kita juga. Kan. So landmark kalau wrist block kita akan block 3 nerve lah. So median yang tengah nama pun median lah, median nerve. Ini ulnar nerve, ini radial nerve. So radial always dekat thumb, ingat. Radial sini kan. So radial, ingat kita buat ni akan dapat anatomical snuff box. So tepi anatomical snuff box ni kita ada styloid process of the radius. So in between that, so kita boleh bagi cucuk, aspirate and then bagi LA. Kita ada block radial nerve kat situ. So untuk median nerve, kita boleh genggam tangan jadi sampai ke timba 2. Dan tendon of palmaris longus dengan flexor digitorum longus. So in between that, kita poke 45 degree dekat wrist crest ni. Ni adalah wrist crest ni kan. So in between palmaris longus dengan flexor digitorum ni, kita poke in between that. So bila kita poke sini, maka kita akan dapat median nerve. So kita block median nerve. Okay, kalau untuk ulnar nerve pula ada flexor carpi ulnaris ni. Okay, kita tengok ni ni flexor carpi ulnaris. So just go beyond that, poke and then go laterally sikit sebab ulnar nerve dia akan cover 1/2 of the figure sini dan belakang kan. So 3 nerve tu. Okay. Kalau ankle block, yang tu kena tengok sikit gambar aja sebab dia ada 5 nerve yang kita kena block. Kat sini sorry kita tak sampai. Dia ada 5 nerve yang kena block. So simple lah kan. So digital block, wrist block dengan ankle block kan.